hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Ammar bin Yasir. Daripada Ammar bin Yasir, dia bagi tahu ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan aku untuk melakukan satu tugas. Fajnabt, aku berjunub. Dia berjunub, dia pergi satu tugas, dia berjunub. Falam ajidil ma'a, aku tidak mendapati air. Jadi dalam perjalanan tu, kita tahu di dalam, terutamanya di Jazirah Arab ni, airnya tak semudah kita. Jadi pergi buat beberapa urusan, Nabi hantar. Bila time nak solat, dia kata fasnabtu, aku berjunub, falam ajidil ma', aku tidak dapati air, tak ada air. Jadi dia kata fatamarraghtu kama tamarraghal dabbah. Aku pun, dia kata, berguling atau bergolek di atas pasir tu macam mana biawak binatang bergolek. Macam mana binatang bergolek tu, aku bergolek. Maksudnya bagi pasir tu kena suruh badan lah, pasal dia dah berjunub. Jadi dia rasa macam tu lah cara buat. Sebab kerana kita kena tahu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di peringkat awal mereka mempelajari daripada Nabi. Kadang-kadang Nabi ajar satu benda, kemudian mereka tahu kena ada bab tayamum, tapi mungkin dia fikir tayamum ni kalau sekiranya hadas kecil, tak ada wuduk, sekarang ni dah berjunub, nak buat macam mana? Kalau kita zaman sekarang bolehlah call Assalamualaikum Rasulullah kalau ada handphone. Zaman tersebut tak ada peralatan handphone ke apa. Mereka mengamalkan ataupun melakukan hal berdasarkan ijtihad mereka. Kemudian mereka akan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni bila dah berjunub, duduk di padang pasir tu, dia bergolek atas pasir macam mana dia kata haiwan bergolek atas pasir. Aku buat macam tu lah. Apabila dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa zakartu dzalika lahu. Aku pun sebut hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, innama yakfika an taqula bi yadaik. Nabi kata, innama yakfika an taqula bi yadaika hakaza. Nabi kata cukup untuk kau buat begini dengan tanganmu. Kemudian Nabi buat apa? Nabi tunjuk macam mana cara nak buat. Summa daraba bi yadihi, summa daraba bi yadayhi bil ard. Kemudian summa daraba bi yadayhi al arda. Nabi SAW kemudian tepuk kedua tangan dia di bumi, yakni darbatan wahidah, satu tepukan. Nabi tepuk tangan Nabi tu di atas bumi. Summa daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidah. Nabi pun tepuk di atas ni tanah dengan satu tepukan. Summa masaha shimal ala al-yamin. Kemudian tangan kiri Nabi tu sapu yang kanan. Maksud kiri sapu dulu yang kanan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam buat apa? Baginda wa dhahra kaffaihi, dan kedua tangannya sapu yang ni, sapu yang ni, yang ini sapu yang ini, yang zahir kaffai ni, yang atas ni, wa wajhahu, dan kemudian sapu mukanya. Dalam sebahagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, dia kata muka dulu. Ini dia tepuk, dia sapu muka dulu. Kemudian dia tepuk dengan satu tepukan tadi, satu dia sapu muka. Kemudian dia sapu kiri ini sapu kanan dan sapu belakang, dan begitu. Mula kanan dululah, kanan dalam bersuci kanan dulu. Jadi yang kiri sapu kanan, kemudian barulah kanan sapu kiri. Itu yang diriwayatkan di dalam riwayat ini. Cuma riwayat ni dia kata satu kali tepuk ya.
nanti kita ada hadis yang lain yang menyebutkan darbatan, 2 kali tepuk. Walaupun itu yang menyebut sehingga sapu sampai ke siku, dia dhaif riwayat tu. Tapi walau bagaimanapun Nabi ajar bila orang itu berjunub, dia tidak perlu untuk bergolek di atas tanah. Walaupun ikut-ikutnya berwuduk ya kita muka semua ni, tapi berjunub yang walaupun membabitkan biasanya yang menjadi kewajipan berjunub ni kalau mandi seluruh badan. Tapi di dalam tayamum hanya memadai, macam juga kita tak ada wuduk. Nak bahasa mudahnya iaitu kita hanya tepuk sapu muka, sapu tangan dan memadai. Itu untuk tayamum. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim ni dalam sahihnya. Saya sebutlah hadis ni pagi ni sebut kita faham. Ada beberapa hal yang dalam hadis ni saya nak sebut. Pertama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, dia hadis ni dia riwayat Sayyidina Umar. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar dia terlupa tentang hadis ni. Sayyidina Umar antara yang berpandangan bahawasanya berjunub tak berbandai dengan tayamum biasa. Kerana mungkin sahabat ni, kerana apabila Nabi ajar satu benda, kadang-kadang ada sahabat ni dengar, sahabat ni tak dengar. Jadi menyebabkan kadang-kadang berlaku mazhab. Salah satu sebabnya kerana sahabat yang tak dengar sebagai hadis tu, dia pergi ke negara lain untuk berdakwah, menyampaikan Islam. Semasa dia pergi itu Nabi masih hidup lagi. Jadi sebahagian yang Nabi ajar dia mungkin terlepas yang kemudian itu. Kalau zaman sekarang tak apalah, bila orang tanya, Nabi tak tahu jawapan, tak tahu masa tu, tak tahu Nabi bagi tahu macam mana. Boleh call lah ataupun kita WhatsApp ke. Zaman tu tak ada. Jauh ribu batu, ratus-ratus kilometer, ratus ribu batu. So mereka hanya bergantung kepada ilmu yang mereka miliki sebelum mereka meninggalkan Nabi SAW. Maksudnya masa di Madinah, kalau mereka tanya, Nabi tak bagi tahu macam tu, kemungkinan Nabi dah bagi tahu kemudian. Kerana wahyu masih turun, hadis masih keluar daripada Nabi SAW. Okey, tak apa. Dalam hadis ni kita tengok Nabi suruh Ammar bin Yasir, bagi tahu ke Ammar bin Yasir, innama yakfika an taqula biyadayka hakaza. Nabi kata cukup kau buat dengan tangan kau begini. Nabi bagi tahu dia. Kemudian Nabi ajar, summa daraba biyadayhi al-arda. Kemudian Nabi pukul, Nabi tepuk tangan dia di atas tanah, darbatan wahidah. Kemudian Nabi tunjuk macam mana cara buat, macam mana hadis tadi. Okey, tak apa. Nabi tak bagi tahu kat dia, semayang yang hang buat kemarin ni duk pi bergolek tanah tu, hang kena ulang balik . Nabi tak bagi tahu yang tu. Ini menyebabkan para ulama berbincang tentang satu hal, iaitu kita tengok kepada hadis ni, dan ada juga hadis Nabi yang lain tentang orang yang salah semayang. Umpamanya cerita badui yang datang dalam masjid, yang salat Nabi tengok tak kena. Nabi kata, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Patah balik, pergi semayang, kau belum salat lagi. Dia pergi semayang, Nabi tengok tak kena lagi. Dia mari, Nabi duk suruh dia buat lagi, sehingga dia letih. Dia kata tak boleh tarani ya wahai Rasulullah. Kita tengok, kemudian Nabi tunjuk pada cara semayang yang betul. Tapi Nabi tak, kita akan faham kalau masa tu dia buat tak betul, sebelum tu mesti dia buat tak betul. Tapi Nabi tidak menyuruh dia mengulangi yang sebelum tu. Dia hanya mengulangi yang masa tu saja. Ini menyebabkan adanya perbincangan yang menarik di kalangan para fuqaha mengenai amalan-amalan ataupun kewajipan yang dibuat oleh seseorang yang salah pada masa yang lepas, disebabkan kerana
kejahilan dia kerana tidak mempunyai fakta tentang hadis-hadis yang berkaitan. Apabila kita ikuti hadis Ammar dan hadis Badui yang solat tadi, kita dapat simpulkan, jika seseorang itu buat satu amalan yang salah kerana kejahilan pada waktu yang lepas, dia tidak wajib ulang, dia dimaafkan. Tetapi pada masa dia tahu cara semayang tadi ni salah, dan waktu masih ada untuk dia perbetul, maka dia perbetul semayang yang semasa. Katakanlah dia semayang dia semayang Zuhur salah sebelum ni, cara dia buat tahu. Semayang yang lepas tu dia tak wajib ulang, tapi semayang yang orang perbetulkan ni, yang dia mula dah tahu, dia ajar, dan waktu Zuhur masih ada, dia wajib berbetul, ulang balik jika dia salah tadi. Kita kata salah semayang macam tu bukan misalnya sujud macam tu. Jadi dia waktu masih ada, dia solat balik sujud yang betul. Habis tu sebelum ni mesti dia sujud salah. Yang lepas atas kejahilan dia, afallahu amma salah, Allah ampunkan hal-hal yang dah lepas. Ini perkara yang perlu kita tahu di dalam hal ini. Ini balik pada masalah tayamum. Jadi tayamum ni sama ada satu orang tu wajib berwuduk ataupun wajib mandi besar, mandi hadas, hadas besar, mandi wajib. Kalau tidak ada air, maka dia tayamum yang sama. Kalau kita berwuduk dengan mandi wajib tu berbeza, tapi tayamum sama. Katalah dia bersetubuh dengan isteri dia, lepas tu nak salat tak ada air, dia tayamum. Iaitu tayamum. Dia tayamum, sapu muka dia, tangan dia, kemudian dia salat. Bersuci ni ada dua. Dalam Islam ni dia guna air, yang tu yang utama. Kemudian gantiannya ialah debu. Falam tajidil ma, kamu tidak mendapati air, fatayammamu falam tajidul ma fatayammamu sa'idan tayyiban. Kamu tidak mendapati air, maka kamu bertayamum dengan sa'id yang baik. Sa'idan tayyiban yakni pemuka debu. Sa'id ni dalam bahasa Arab boleh maksud debu ataupun permukaan bumi. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban. Kamu tidak mendapati air, maka kamu bertayamum dengan sa'id yang baik. Riwayat ini ayat Quran ini menunjukkan di mana saja ada sa'id kita boleh tayamum. Okey. Kalau tak ada air, di rumah kita tak ada air, tapi rumah jiran ada air, wajib tak kita pergi minta kat rumah jiran? Tak ada air ni, tak ada air paip rumah kita ke? Tak ada air paip, tak ada air yang dimaksudkan ni, tak ada air yang untuk kita berwuduk. Kalau tak ada air di rumah kita, ada air di luar rumah, kita kena pergi ambil luar rumah. Kalau tak ada air di rumah kita, ada air di jiran dan jiran tu bagi, kita kena ambil di rumah jiran. Kalau tak ada air di rumah kita, tapi kita naik kereta pergi kat masjid, masjid mungkinlah jauh dia 5-6 km, kita ada kereta dan kereta kita mampu, kita pergi solat di masjid. Kalau tak ada air di kawasan sungai apa, dan kita boleh sampai pun sungai tu, bukan ada beban kita pergi, ada bahaya apa, kita mesti dapatkan air. Bukan buka paip tak ada air di rumah, terus kita tayamum. Itu tidak justify untuk tayamum. Falam tajidu ma'a, kamu tidak mendapati air, itu maksud kamu tak dapati. Kalau benda tu boleh dapati, maka air tu ada. Melainkan dia dengan kadar yang memang masyaqqah, susahlah kita nak dapati. Ataupun ada tapi dihalang, tak boleh nak pergi. Ada di rumah jiran tu tak bagi, minta ke mana dia tak bagi. Okey, kita okey maksud, dan tak ada sumber lain lah. Okey, kita dianggap tidak ada air. Ataupun kita ada air, dia jual dengan air tu mahal yang di luar kemampuan kita.
Ataupun dia jual bukan kita tak mampu, tapi harga yang tidak munasabah, yang mana satu pembazir, maksudnya satu pembaziran pada keadaan biasa ni yang besar lah. Kalau kita beli ayak 5 kupang, dia jual kat kita sampai RM500. Kita ada duit RM500 tapi melampau lah. Tapi ayak 5 kupang dia jual RM2, RM3, tak menjejaskan apa nama harta kita. Kita masih wajib untuk beli walaupun lebih mahal daripada harga biasa. Walaupun ada fuqaha kata kalau mahal harga biasa dah tak payah beli, boleh tayamum. Tapi kalau harga satu botol RM1, dia jual dah tahu kita tak ada ayak, dia bukan Muslim ke apa ke, dia jual RM3. RM3 is okay for us. Untuk kita tak ada macam RM5, RM5 pun tak ada apa. So misalnya so kita beli dengan air dengan harga itu. Ataupun mungkin ada air, tapi air itu cukup untuk kita minum saja. Jadi kita boleh beli. Kita boleh tayamum juga. Dan tak ada air lain, air rumah kita untuk minum saja. Kita boleh juga untuk tayamum. Ataupun kita air ada, tapi kita tak boleh nak guna air. Sama ada kita sakit, ataupun kita ada kecederaan, tak boleh guna air, kita juga boleh tayamum. Sebab ada hadis Amr bin As, dia Nabi hantar dia jadi ketua pasukan, dia ihtalamat, dia mimpi yang menyebabkan dia wajib mandi. Kemudian dia jadi imam. Dia tak mandi wajib, dia tayamum. Sebab masa tu keadaan begitu sejuk, kan? Terlalu sejuk. Jadi sahabat-sahabat lain ni balik kepada Nabi. Nabi tak ada dalam operasi tu. Dia pun mengadu kepada Nabi. Kata Amr bin As, air ada, dia wajib mandi, dia tak mandi, dia tayamum. Nabi tanya dia, Salaita bi ashabika wa anta junub. Kau semayang dengan sahabat-sahabatmu sedangkan kau berjunub. Dia pun beritahu Rasulullah, aku tahu sejuk, aku tak tahan sejuk. Dia kata, dan aku ingat Allah Ta'ala kata, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang kat kamu. Fatayammamt. Kemudian aku pun bertayamum. Nabi kata apa? Nabi fadhahika Rasulullah. Nabi gelak, walam yaqul syai'. Nabi tak kata apa. Maksudnya Nabi endorse lah. Betul lah yang dibuat macam tu. So maksudnya kadang-kadang orang air ada, tapi dia tak berupaya nak gunakan air kerana keadaan diri dia. Dia boleh juga untuk bertayamum, dia tepuk, dia sapu muka dia dan sapu tangan dia. Sapu debu ni tentu tak macam sapu air. Kalau walaupun ulama bincang hal ni, takkan nak bagi debu tu kena pada setiap juzuk ni memang susah lah. Tapi apabila zahirnya debu itu telah merata, maka berarti telah sempurnalah tayamum kita. Tak adalah pula nak banyak tu je, muka dengan tangan je. Tak payahlah kita nak ambil debu, nak pergi bubuh mulut, nak kumuk dengan debu pula. Tu dah orang tak cerdik benar lah. Kerana tidak ada dalam dalil macam tu. Okey, apa yang membatalkan tayamum? Boleh lagi ke ni? Masa banyak. Okey lagi, boleh lagi. Okey. Apa yang membatalkan tayamum? Yang membatalkan tayamum, selain daripada perkara yang membatalkan wuduk, membatalkan tayamum, ialah apabila kita dapati air, dah tayamum dah, tengok-tengok air dah, batal tayamum, kena pergi ambil wuduk, ataupun kena pergi mandi wajib. Duk tengah nak semayang, Allahu Akbar, tengok-tengok air ada, batal tayamum. Berhenti, pergi ambil air, ambil wuduk ataupun mandi wajib. Itu benda yang membatalkan tayamum. Okey. Kalau semayang-semayang, solat kita solat, lepas bagi salam apa semua, duduk semayang zuhur, okey kita semayang lah pukul 2. Ada mazhab kata kena tunggu sampai ke hujung waktu, tapi tidak ada dalil lah maldo. Maka siapa nak semayang, sampai dah pukul 3, air ada, wajib ulang ataupun tak?
Saya nak tanya lu. Wajib ulang ke tak? Siapa ada nak bagi apa? Jawapan. Dah habis dah semayang lah. Waktu masih ada, air pun ada. Wajib ulang atau tak? Ha? Seorang kata tak. Seorang kata tak. Dua kata tak. Kata tak perlu. Okey. Dia tidak wajib ulang. Alasan kita ialah kerana ada riwayat dalam Abu Daud di mana dua sahabat yang mereka tak dapati air, kemudian mereka tayamum. Kemudian ada air pula. Salah seorangnya ulang, seorangnya tak ulang. Nabi kata pada yang tak ulang tu, asabta sunnah wa ajza'atka salatuka. Engkau telah menepati sunnah, salatmu telah memadai. Dan yang ulang tu Nabi kata walaka ajran. Bagi engkau itu 2 pahala. Okay? So yang ulang tu tak apalah, dia nak ulang. Tapi yang tak ulang sudah memadai. Sebab tu orang dok kata kalau kita semayang atas kapal terbang, tak ada, dia kata semayang hormat waktu saja, turun kena ulang. Sebenarnya kalau dah kita semayang ketika itu dengan debu ke dengan apa, itu tidak tak wajib ulang. Nak ulang boleh lah, tapi dia tidak wajib ulang. Kerana solat itu telah sah. Nabi kata ajizat kau solat tu kau. Semayang kau telah sah untuk kau.